Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apabila umur Ismail alaihissalam meningkat remaja matang, lalu Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, "Wahai anak kesayanganku, apa pandangan kamu tentang mimpi ayah? Ayah bermimpi bahwa ayah menyembelih kamu. Apa pandangan kamu?" Lalu dijawab oleh Ismail alaihissalam. Dia kata, "Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kamu akan dapati bahwa aku termasuk di kalangan hamba Allah yang sabar." Sadaqallahul azim. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis yang kita raikan pada malam ini, yang berbahagia saudara Mazlan Aliman, ahli jawatan Konservasi Pusat, merangkap Presiden Anak Peringkat Kebangsaan, sahabat saya saudara Musonif Abdul Rahman, Bendahari PAS Negeri Pahang, seluruh jawatan Konservasi Parlimen Ber, jawatan Konservasi Cawangan, dewan-dewan, ulama, rakan-rakan daripada Parti Keadilan Rakyat, pasukan keselamatan yang ada pada malam ini, rakan-rakan daripada UMNO Barisan Nasional di Miami ini khususnya, saudara-saudara muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita masih lagi merayakan hari raya besar, hari raya Korban. Setiap tahun kita menyambut hari raya Korban, peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim diulang cerita oleh seluruh umat Islam sedunia. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Antaranya ialah bagaimana tingginya ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun arahan yang diberi oleh Allah itu satu arahan yang tak boleh diterima oleh akal. Nabi Ibrahim nak dapat anak ni lama, tuan-tuan. Umur dah lanjut baru boleh dapat anak. Bila dapat anak, Allah perintah sembelih anak. Satu arahan yang sangat bercanggah dengan akal yang waras. Tetapi oleh kerana arahan itu adalah arahan Allah, sebagai manusia, sebagai Rasul, dia tak akan pertikai arahan Allah, walaupun kadang-kadang akal tak boleh terima. Allah perintahkan Nabi Ibrahim melalui jalan mimpi supaya beliau menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tak pertikai
Kerana yang arah itu ialah Allah, dan Allah takkan mengarahkan, memerintahkan sesuatu yang tidak baik. Oleh kerana arahan itu ialah arahan Allah, maka Ibrahim alaihissalam melaksanakan arahan itu. Beliau bersedia untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Kita menyambut hari raya Kurban, memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim, mentaati Allah. Itulah sikap yang kita kena ada. Ada hukum yang diarah oleh Allah yang kita tak boleh persoalkan. Antaranya isu yang hangat diperkatakan di seluruh Malaysia hari ini ialah hukum hudud. Saya tengok tadi penceramah pertama dan kedua bercakap tentang ekonomi. Saya nak ulas sikit tentang isu orang Islam mempertikai hukum Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang kita gerak di Kelantan bukan hudud sahaja. Tahun 1990 kita menang di negeri Kelantan. Tahun 1993 Dewan Undangan Negeri di Kelantan yang kita lulus ialah enakmen jenayah syariah. Enakmen jenayah syariah yang kita luluskan itu terkandung di dalamnya hudud, qisas, ta'zir. Tetapi yang dikecam hebat hari ini, yang disiarkan dalam TV hanya hudud. Yang kita bentang ialah enakmen jenayah syariah, terkandung di dalamnya hudud, qisas, ta'zir. Kerana ini perintah Allah, tidak diluluskan oleh Perdana Menteri ketika itu. Kita tak boleh nak buat. Tiba-tiba bila dia tak jadi Perdana Menteri, dia kata saya tak Perdana Menteri dah, tak jadi Perdana Menteri dah. Dia kata Kelantan nak buat sangat hudud, buat. Saya bukan Perdana Menteri dah. Orang tua dia boleh cakap lagi dah. Umur 80 lebih lah. Ada 80 sini? Mari ke mana? Tak ada. Tapi dia hebat lagi tuan-tuan, boleh cakap lagi. Tok Guru Nek Aziz bila dengar macam tu, dia nak buat lah. Memang kita nak buat, sebab ini perintah Allah. Allah bukan suruh sembahyang saja, Allah suruh kita laksanakan syariat Allah yang membabitkan hukum di dalam Quran. Tak ada nak jumpa dengan Perdana Menteri yang baru ni, yang baru kata balik haji, tak ada habis haji. Hari orang kata lah, wallahualam, yang Mufti Perlis terkejut. Biasa habis haji 12 Zulhijjah habis haji. Dia dah 10 Zulhijjah habis haji dah. Tak tahu orang sini haji macam mana. Jadi tak ada Tok Guru Nek Aziz nak pergi jumpa dengan Najib, nak bincang pelaksanaan enakmen jenayah syariah, hudud, qisas, ta'zir. Tak ada nak jumpa. Tiba-tiba Perdana Menteri Najib membuat kenyataan di Perak. Dia kata Malaysia takkan laksanakan hudud. Tuan-tuan, terang-terang dia tolak hukum Allah. Apa alasannya? Ketika itu dia kata kita tak boleh laksana hudud. Pertama, kerana masyarakat berbilang agama. Kita kata kita nak laksana untuk orang Islam sahaja. Dia kata kalau kita tanya ulama pun sekarang ini tentang hudud ini, kalau kita tanya ulama pun, ulama mana dia nak tanya dulu? Dia kata kalau kita tanya ulama pun, sekarang apa yang dilaksanakan oleh kerajaan hari ini sudah pun menunaikan maqasid syariah. Dia sebut perkataan maqasid syariah dengan bahasa Arab. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sebut perkataan maqasid syariah, kadang-kadang kita tak faham apa itu maqasid syariah. Maqasid syariah secara ringkasnya tuan-tuan ialah matlamat
yang hendak dicapai oleh syariat Islam. Setiap hukum yang Allah tetapkan ada matlamatnya. Benarkah undang-undang sivil yang ada hari ini sudah tercapai maqasid syariah? Kalau benar, kenapa terpaksa buat himpunan sejuta umat untuk menangani masalah murtad? Tuan-tuan, apa asas maqasid syariah yang terpenting? Antaranya 5: menjaga agama, menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga maruah, menjaga akal, menjaga harta. Betulkah undang-undang sivil yang ada hari ini sudah menjaga 5 perkara ini? Contoh dalam menjaga nyawa, menjaga agama. Tuan-tuan, kalau betul undang-undang sivil hari ini boleh menjaga agama, tak timbul isu himpunan sejuta umat di Stadium Shah Alam baru. Dia kecam PAS. Kenapa PAS tidak sokong himpunan sejuta umat? Kita kata kita tak pergi atas nama parti, sebab ada mainan dalaman ketika itu. Tetapi nak lulus enakmen undang-undang murtad ini bukan di Padang. Nak lulus enakmen undang-undang murtad dalam parlimen. Masa kami bentang enakmen Undang-Undang Persendirian tahun 1993, Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang bentang dalam parlimen rang Undang-Undang Persendirian dalam kurungan Undang-Undang Murtad. Kenapa ahli parlimen Barisan Nasional tidak sokong? 3 kali pembangkang bawa isu murtad ini, rang undang-undang ini supaya dilulus di parlimen, tapi Barisan Nasional tidak, ahli parlimen Muslim di kalangan UMNO tidak sokong. Tiba-tiba mereka cuba nak menjuarai himpunan sejuta umat baru-baru. Saya sebut, tuan-tuan, kita tak ada akta murtad yang boleh mengawal orang Islam supaya jangan keluar daripada agama Islam. Tak ada. Walaupun tidak disebut secara jelas dalam perlembagaan negara, tetapi mafhumnya ialah mana-mana rakyat dalam negara kita ini yang berumur 18 tahun ke atas, dia berhak memilih mana-mana agama yang dia mahu. Tak disebut secara nyata, tapi itulah tafsirannya. Mana-mana rakyat Malaysia yang umur 18 tahun ke atas, dia berhak memilih agama. Bawah pada 16 tahun, 18 tahun tak boleh. Berlaku beberapa kes dalam negara. Tahun 1997, seorang perempuan Cina Kristian bernama Suzy di Kelantan. Dia umur 16 tahun, nak masuk Islam. Dia isytihar masuk Islam. Mak ayah dia bawa kes ini ke mahkamah untuk mengisytiharkan bahawa pengisytiharan dia masuk Islam tidak sah. Kerana apa? Umur dia 16 tahun. Yang jadi hakim ketika itu Tun Saleh Abbas. Tuan-tuan, Tun Saleh Abbas tak boleh buat apa? Tak boleh nak selamatkan orang ini walaupun dia nak masuk Islam, tapi umur 16 tahun. Maka akta yang ada, tuan-tuan, menyebabkan payah orang bukan Islam nak masuk Islam. Satu. Yang kedua, dia memudahkan orang yang sudah Islam untuk keluar Islam. Sebab umur 18 tahun, anak kita pelihara daripada kecil. Bila umur 18, tuan-tuan, tiba-tiba dia nak murtad, tuan-tuan tak boleh halang. Pasal apa? Pasal dalam perlembagaan membenarkan. Mana buktinya? Berlaku banyak, tuan-tuan. Aisyah Bukhari umur 25. Aisyah Bukhari ni bukan calang-calang. Ayah dia bukan calang-calang orang. Ayah dia tok imam, tok dia tok imam. Aisyah Bukhari mengaji agama, boleh murtad. Ayah tak boleh buat apa? Hartina binti Kamarudin umur 18 tahun. Ayah dia percaya kat dia. Ayah dia lepas dia pergi kerja di Kuala Lumpur. Baru 9 bulan lepas, dia balik lepas 9 bulan, dia sudah murtad. Apa perasaan ayah? Baru 9 bulan dia sudah murtad. Ayah tak boleh buat apa? Ini undang-undang yang ada, tuan-tuan. Tidak ada
untuk mengawal umat Islam daripada meninggalkan Islam. Islam tidak memaksa orang bukan Islam masuk Islam, tetapi Islam jaga orang yang sudah Islam tidak boleh keluar daripada Islam. Maka Allah meletakkan undang-undang murtad untuk menjaga agama orang Islam. Undang-undang murtad itu berada dalam hukum hudud. Islam menganggap orang yang keluar daripada Islam adalah jenayah. Maka Islam ada kontrol dia, letakkan undang-undang murtad untuk menjaga agama. Jadi undang-undang murtad itu hukumnya mana maqasid syariah dia? Maqasid syariah dia ialah untuk menjaga agama. Ini yang Najib tak bawa faham. Hari ini pembunuhan, tuan-tuan, pembunuhan berlaku hari-hari. Kita dengar surat khabar hari ini, pelajar Malaysia nak selamatkan motor dia daripada kena curi, kena sembelih di Indonesia. Itu Indonesia. Di Malaysia pun hari-hari masalah pembunuhan. Tuan-tuan, nyawa ni bukan kita punya, Allah punya. Mana dia hukum Islam untuk menjaga nyawa? Maka syariah dia mesti jaga nyawa. Mana dia? Undang-undang qisas. Qisas termasuk dalam elemen jenayah syariah. Adik-beradik dengan hudud. Zalim qisas. Tuan-tuan, apa Allah sebut dalam menegakkan undang-undang qisas ini? Tuhan kata walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Kamu dalam melaksanakan undang-undang qisas ini ada kehidupan yang lebih baik, wahai orang-orang yang memikir. Begitulah seterusnya. Macam mana nak jaga agama, macam mana nak jaga nyawa, macam mana nak jaga akal supaya jangan rosak. Islam mengharamkan arak kerana arak itu merosakkan akal. Hari ini Malaysia ranking yang ke-10 dalam dunia peminum arak paling ramai. Rakyat Malaysia belanja 5 bilion setahun untuk beli arak. Ini yang berlaku. 3 orang anak muda Melayu Islam menang dalam pertandingan menyediakan arak paling cepat, paling canggih hari ini. Sebab itu nak jaga akal ini dia ada, kena ada hukum dia. Apa dia? Yaitu pengharaman arak. Semua ini ada dalam hudud. Yang kita pergi persoal tu pasal apa? Nabi Ibrahim tak pernah persoalkan Allah ketika Allah perintah sembelih anak dia, kerana yang perintah tu Allah. Hari ini kita persoalkan Allah, hukum yang hudud ini zalim dan tidak adil. Kalau yang persoal tu orang bukan Islam, tak apa sangat. Tapi yang persoal tu ialah orang Islam, kita bimbang akidah melayang. Dia ini menjenayah syariah ni bukan boleh baca-baca buku komik. Ni ada seorang timbalan perkasa baru dilantik. Tonton kena ya. Yang berhormat Zulkifli Nordin, yang berhormat Kulim. Dia nak pergi ke PKR tak boleh dah. Dia nak mari ke PAS, kita dah kenal dah dia, kita pun tak mau orang. Dia nak pergi ke UMNO, UMNO pun tak nak. Akhir sekali dia pergi ke Perkasa, naik jadi timbalan Perkasa. LOA berdepan dengan Ibrahim Ali. Ni baru bertemu buku dengan Ruah. Saya rasa tak lama tu. Gocok sikit lagi. Dia peguam, dia pergi baca elemen jenayah syariah. Dia baca saja. Kalau tak mengaji, tak pandai. Bila dia baca elemen jenayah syariah yang dikeluarkan oleh Kelantan dan Terengganu, lalu dia mengatakan bahawa elemen yang diderap oleh kerajaan Kelantan menghalalkan suami meliwat isteri. Dia buat statement apa? Ini peguam jahil. Kita kata suami yang liwat isteri tidak dikenakan hudud, tetapi dikenakan takzir. Ya, hudud qisas takzir. Bukan, dia hanya terlepas daripada hukuman hudud, tetapi belum tentu dia terlepas daripada hukuman takzir. Dia pergi ulas, kita menghalalkan suami meliwat isteri.
Allah, mengaji dulu. Kita kata, oleh kerana yang dia lewat itu isteri dia, maka dia tidak dijatuhkan hukuman hudud. Bukan bermakna terlepas, dia pergi kepada ta'zir. Sebab yang dia lewat itu isteri dia, cuma silap lorong je. Lorong berapa tuan? Kebun-kebun kita. Pergi kebun, kunci tertinggal kat rumah. Kita pun pergi ke belakang, panjat ke belakang. Awak mencuri ke kita? Tak, kebun kita. Jadi ada syubhat di situ. Bila ada syubhat, maka tak dikenakan hudud. Sebab hudud ini ada 1% syubhat, maka tak boleh dah. Tak boleh bukan makna lepas. Tak boleh maknanya tak boleh dikenakan hukuman hudud, tapi dia pergi kepada ta'zir. Jadi nak cakap tentang hukum ini, kita kena belajar dulu. Bila orang bukan Islam ulas, payah nak cari saksi, memang payah. Bila payah bukan makna terlepas, tetapi dia akan pergi kepada ta'zir. Ta'zir ini, maka qarinah diguna pakai. Qarinah, bahan-bahan bukti diguna pakai. Kalau sampai kesalahan, maka kesalahan ta'zir mengikut kebijaksanaan hakim. Jadi tuan-tuan, bila kita sambut Hari Raya Adha, kita kena berkorban. Sebab yang suruh ialah Allah, bukan kerja kita mempertikaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, saya melihat apabila Nabi Allah Ibrahim meninggalkan isterinya Hajar dan Ismail di kawasan yang tak ada orang, air tak ada, pembangunan tak ada, makanan tak ada, tapi Allah kata, mu tinggal isterimu sini, tinggal anakmu sini. Tuan-tuan, ini keluarga yang dibentuk oleh Ibrahim AS, keluarga yang taat pada Allah. Yang suruh tinggal tu Allah, lalu dia tinggal anak dia. Sebab yang suruh Allah. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim tak fikir pun, kalau aku taat perintah Allah ni, anak aku nak makan apa? Isteri aku nak makan apa? Ini yang orang Fedah selalu cakap. Kalau aku sokong pak, anakku tak boleh dapat pinjaman PTPTN. Suruh sangat dengan PTPTN. Tu kerajaan nak masuk PTPTN tu hang tahu tak? Kalau anak aku, kalau aku sokong pak kuat sangat, anak payah masuk universiti. Ramai orang pak anak masuk universiti. Sambut hari raya haji, tapi tak ambil pengajaran bagaimana Nabi Ibrahim taat dan patuh kepada Allah. Bagaimana satu keluarga yang berjaya taat dan patuh kepada Allah sehingga mendapat gelaran Khalilullah, kekasih Allah. Yang benar sunat kita bersungguh sangat. Kita korban sampai 400 ekor di pekan. Kita korban sampai 175 ekor. Yang ini benar sunat. Tapi bila Allah suruh kita melaksanakan perkara yang wajib, termasuklah hudud, kita pergi hina. Allah terima kekorban kita ni dalam keadaan kita menghina hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, di Mayang ini, saya tanya sahabat di sini, kita kalah berapa dulu? Kita kalah 300 lebih. Banyak tu. Peneroka ni, saya pun anak peneroka tuan-tuan. Anak peneroka jengka 3. Ada orang bagi sini ni. Tapi jangan masak ayam lah depan ni. Punggu pun dah naik kan. Tuan-tuan, pertama, kenapa kita kena tolak Barisan Nasional? UMNO khususnya kita kena ganti. Kenapa? Kerana mereka menolak Islam. Yang kedua, saya nak ulas sikit. Masa pun tak ada tuan-tuan, saya sebut ke saudara Mazlan tadi, saya nak berhenti pukul 11. Sekarang pukul 11 dah. Kena lajak sikit lagi. Jadi dia pun lajak sikit lagi. Saya nak ulas sikit tentang ekonomi yang disebut tadi. Berfaktakan kepada arahan Allah. Allah ni, tuan-tuan, kalau kita ikut arahan Allah, berjaya dunia, berjaya akhirat. Apa arahan Allah? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dalam kisah Nabi Musa yang menolong 2 orang anak perempuan Nabi Syuaib alaihissalam.
Karena Nabi Musa menolong itu anak perempuan Nabi Syuaib ni, yang selalunya balik lambat ambil air, tiba-tiba hari itu balik awal. Akhirnya dengan keikhlasan dan kebijaksanaan serta kekuatan Nabi Musa, Nabi Syuaib melantik Nabi Musa untuk bekerja dengan dia, dan Nabi Syuaib menjadikan Nabi Musa sebagai menantu dia. Cerita ini Allah kisahkan dalam Quran untuk pengajaran kita. Quran ini bukan untuk musabaqah je. Quran ni Allah suruh kita ambil buat pengajaran. Ambil pengajaran, fakta biru. Ambil pengajaran daripada kisah yang diceritakan dalam Quran. Apa dia Allah menteraikan kisah ini. Allah kata, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling baik kamu jadikan dia sebagai pemimpin ialah al-qawi. Qawi ni makna kuat. Kuat apa lawannya? Lemah. Kuat lawannya lemah. Kalau Barisan Nasional lemah dalam pentadbiran, pasal apa duk lantik lagi? Faham ni tuan-tuan, 14 tahun defisit. Tadi dah boleh defisit tak? Itu faham. Di peringkat negara, tuan-tuan, defisit kita ni berhutang. Lama mana lah? Sebelum Datuk Seri Anwar jadi Menteri Keuangan tahun 1991. Sebelum tahun 1991, keuangan negara, belanjawan yang dibentangkan, belanjawan negara defisit dah 20 tahun. Bila Datuk Seri Anwar jadi Menteri Keuangan, dia berjaya mengurangkan defisit. 2 tahun sebelum dia ditangkap, dia berjaya mengubah daripada belanjawan defisit kepada belanjawan lebih. Mana tak hutang. Bila orang Pak pula jadi Menteri Keuangan, kemudian Najib menjadi Menteri Keuangan, sampai hari ini kita sudah defisit 14 tahun. Berhutang. Belanjawan terbaru peruntukan diberi untuk 2012 232 bilion. Uncuran pendapatan dijangka dapat hasil negara tahun depan ialah 186 bilion. Maknanya kita akan berhutang dalam 46 bilion. Sekarang sekali lagi dia bentang bajet tambahan mungkin 50 bilion. Pakar ekonomi kata, kalaulah kita berhutang tiap-tiap tahun 50 bilion, menjelang 2020 Malaysia akan berhutang 1 trilion. Allah, 1 trilion tuan-tuan. Apa guna 2020 kita diisytihar sebagai negara maju, tetapi hutang berlambak 1 trilion. Alah, baru 1. Pasal dia suka nombor 1 ni. Dia nak lagi capai nombor 1 trilion. Tuan-tuan, saya tak pernah ulang belanjawan ni tuan-tuan. Orang penukar ni tak apa shock dia nak belanjawan ni. Dah lah belanjawan lambat bentang. Audit lambat sampai. Belanjawan bentang dulu. Audit lambat sampai. Kita Malaysia ni lain sikit pada luar negara. Luar negara, PSC, Jurukira Wang Negara, dipengerusikan oleh pembangkang. Jadi tak ada masalah. Malaysia ni Jurukira Wang Awam, Jurukira Wang Negara, PSC, dipengerusikan oleh kerajaan. Sebab tu yang audit negara tak sampai-sampai. Belanjawan dah bentang 2 minggu. Bila sampai baru kita tengok, Allah, pengurusan tahun lepas teruk. Tuan-tuan beli gula sekilo berapa? RM2.30. Dia pergi beli gula sekilo RM170. Ini gula jenis apa ni? Penyelewengan tu bukan PAS bagi tahu. Penyelewengan itu yang bagi tahu ialah Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang. Dan dia setakat 3 tahun Pakatan Rakyat memerintah, setakat ini audit negara memuji negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat. Khususnya tahun ini yang disebut tadi bagaimana
Lim Kuan Eng baru memerintah 3 tahun dah boleh bayar hutang 600 juta. Kelantan 19 tahun boleh bayar hutang 970 juta. Pahang BN memerintah hari ini dah 14 tahun, lebih 14 tahun, berhutang 2.2 bilion, tak pernah bayar hutang. Tuan-tuan nak bagi lagi? Ini yang Tuhan kata, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling baik untuk kita upah menjadi pemimpin ialah yang qawi, yang kuat, yang tidak lemah dalam pengurusannya. Yang akhir sekali Tuhan kata yang paling penting untuk kita lantik menjadi pemimpin, menjadi YB, menjadi Perdana Menteri ialah al-amin, yang amanah. Kalau tak amanah tuan-tuan, kita pengurusi Felda lah ni ialah orang yang pernah disabitkan dengan kesalahan rasuah. Tiba-tiba jadi pengurusi Felda. Siaplah orang Felda kan. Tak amanah. Rupa-rupanya kita ketirisan setahun 28 bilion kerana diperintah oleh mereka yang tidak amanah kepada Allah. Jadi PAS sangat mengharapkan supaya orang Melayu khususnya membuat perubahan besar pada tahun ini. Tuan-tuan, jangan kita jadikan Felda sebagai penghalang. Jika 18 kita tak pernah kalah Felda, kita menang. Oh, ni kita menang di jingka 17, kita menang di jingka 15. Maknanya tak mustahil di Mayang ini kita boleh menang. Tapi sebagaimana yang disebut oleh penceramah kedua tadi, tuan-tuan, kita kena buat kerja bersungguh-sungguh. Sampaikan maklumat. Antara caranya, setiap seorang kalau beli harakah jangan beli satu. Harakah setiap seorang, ni malam ni ramai, setiap seorang beli 5 RM10 ya. Tuan-tuan, kait buah ayah saya bulan lepas boleh 12 tan. Tu bulan lepas, tahun lepas boleh 21 tan. Ni buat sendiri lah, bukan sebuah Felda. Saya tanya bulan lepas boleh berapa? Dia kata 12 tan. Harga sawit waktu tu 600 lebih. Bulan ni tak tahu lah. Bulan lepas 12 tan. 12 tan RM10 beli harakah, apa salah? Tuan-tuan beli harakah, setiap seorang beli 5 dan bagi kepada orang atas pagar, kepada orang BN yang cenderung pada kita. Mudah-mudahan dia dapat maklumat dan dia membuat pertukaran ini. Sebab kalau masih beri kepada Barisan Nasional, yang menjadi mangsanya ialah generasi yang akan datang insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, banyakkan program ziarah. Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan oleh Allah. Banyakkan berdoa, semoga mereka yang zalim ini akan dihancurkan, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.